Ya, ya Muhammad Teluk Kamang. Walaupun ada dalam senarai Muhammad kena bangun untuk dipanggil, yaitu standing order ya. Kalau tak bangun, speaker tak boleh panggil. Ya, ya sila Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datuk Speaker. Apabila kita melihat bajet, khususnya untuk memahami cara kita nak menampung perbelanjaan sebanyak 262 bilion ringgit, perlu kita melihat hasil pendapatan. Seperti yang sedia maklum, pendapatan kita tidak akan dapat menampung perbelanjaan yang ditentukan terpaksa kita meminjam sebanyak 14.5% minjam dan juga menggunakan aset kerajaan. Dalam menilai berkenaan dengan pendapatan, kita dapati memanglah hasil cukai, hasil pendapatan meningkat dan jumlah hasil daripada 220 bilion pada tahun 13 akan meningkat pada 224 bilion. Itu dijangkakan. Walaupun jumlah hasil ini meningkat, kita dapati yang menampung peningkatan ini, yang membantu meningkatkan hasil ini hanya daripada hasil cukai. Hasil cukai langsung dan juga hasil bukan cukai. Walhal dalam hasil bukan cukai, kita dapat penurunan dari 2012 menurun 2013 dan sekarang turun 10% lagi kepada 50 bilion. Yang menurun ini ialah cukai petroleum yang turun 10% setiap tahun, hasil daripada dividen Petronas kekal. Faedah pulangan daripada pelaburan turun. Dan juga dividen daripada khazanah turun. Dan saya sebut khazanah kerana dividen khazanah kalau ikut laporan pada 2011, dividennya ialah 3 bilion. Pada 2013, anggarannya hanya 850 juta. Dan anggaran 2014 hanya 500 juta. Persoalannya kenapa khazanah tidak mampu mempertahankan, apakah lagi meningkatkan dividen kepada kerajaan. Datuk Yang di-Pertua, khazanah ialah satu syarikat kerajaan yang mempunyai 40 syarikat sendirian dan 17 syarikat awam. Dan kebanyakannya kemungkinan ialah syarikat-syarikat mengalami kerugian. Syarikat Sendi Berhad tidak dapat kita menilai prestasi kerana ini tidak ada laporan ia buat untuk parlimen. Tetapi sebagai contoh, dapatlah satu maklumat mengenai dengan empat syarikat yang terlibat dalam pertanian. Sebagai contoh, empat syarikat ini jumlah modal berbayarnya ialah 360 juta. Tapi semenjak 2009, jumlah kerugiannya ialah 537 juta. Kalau syarikat biasa yang dipunyai oleh orang awam, syarikat ni dah lama ditutup. Tetapi oleh khazanah mampu menyalurkan keuangan, maka syarikat ini diteruskan perniagaan. Walaupun tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahawa syarikat ini boleh berterusan. Apatah lagi untuk mengurangkan kerugian.
Dalam masa yang sama, syarikat ini membayar bonus, menaikkan gaji pengarah-pengarah sampai ke 33%. Ini satu contoh. Ada satu syarikat lagi, khazanah, iaitu syarikat yang dinamakan, ya, ini di Kedah. Dan namanya ialah Siltera Malaysia Sdn Bhd. Syarikat ini ditubuhkan pada 1995, 100% kepunyaan khazanah, yang terlibat dalam base semiconductor wafer foundry. Dan syarikat ini tak tahu ke mana. Dan tidak pun dilaburkan berbilion ringgit oleh khazanah. Dan prestasi syarikat ini termasuk apa yang saya sebutkan tadi sebagai contoh, kita tidak tahu. Ini jelas menunjukkan kenapa khazanah tidak mampu mempertahan atau meneruskan dividen kepada kerajaan. Itu sebabnya pendapatan faedah dan pulangan daripada pelaburan menurun. Dalam hasil pada tahun depan, apa yang diharapkan oleh kerajaan ialah hasil cukai. Hasil cukai langsung individu dan syarikat. Cukai tidak langsung ada sedikit peningkatan kerana masih lagi dikekalkan cukai jualan dan SST dan sebagainya, dan juga kenaikan duty excise dan sebagainya. Tetapi yang saya nak sebutkan di sini ialah cukai pendapatan individu ini dijangka meningkat 10%. Begitu juga cukai pendapatan syarikat yang dianggarkan akan meningkat 10%. Cukai petroleum menurun. Datuk yang dipertua, saya tidak nampaklah cara mana cukai pendapatan individu ini dapat ditingkatkan sebanyak 10%. Tetapi dengan maklumat yang saya terima, LSDN telah mula mencari individu yang sudah pencen. Yang sudah pencen 10 tahun. Tiba-tiba dapat surat daripada LSDN bahawa mengatakan tuan masih terhutang dengan LSDN RM10,000. Dia dah pencen 10 tahun. Dah duduk kampung. Ada satu kes, dia dah meninggal apa pun. Dan oleh kerana dia sudah meninggal, dan tidak ada siapa dapat mempertahankan atau memberi penjelasan apakah dia masih lagi berhutang dengan LSDN, harta dia yang ditinggalkan pada warisnya telah disita dan dijual. Maka mereka ataupun waris-warisnya terpaksa keluar daripada rumah dan tak tahu ke mana. Satu kes yang saya sebut mengenai dengan seorang yang menerima notis bahawa beliau terhutang dengan LSDN. Beliau telah pergi ke LSDN dan oleh kerana beliau ini seorang profesional, dia ada file-file. Apabila sampai di sana, dia diberitahu bahawa 15 tahun yang lalu ada baki yang dia tidak jelaskan. Tetapi ikut file dia, maklumat daripada apa yang dibawa, dia tidak berhutang, malah ada hutang, ada pulangan, rebate daripada LSDN. Jadi apabila dipersoal pada pegawai, di mana datangnya baki hutang? Jawapannya dari file. Tunjukkan file. File tak ada. Macam mana tak ada?
Mana datangnya angka hutang? Saya ada file, saya boleh buktikan. Jadi apabila dijelaskan mengikut perkiraan dia, memang benar LSDN hutang. Ini contoh. Akhirnya dia beritahu secara tak langsung ataupun secara tak sedar bahawa LSDN akan memburu mereka yang sudah bersara walaupun 10 tahun, 15 tahun. Oleh kerana LSDN ini tidak ada limitation. Jadi kalau dah masuk kubur pun mereka akan datang memburu. Itu sebabnya di sini kita lihat. Kerana kalau benarlah, kalau ikut mereka yang masih bekerja, peningkatan 10% itu tak mungkin kerana tidak mungkin gaji itu mereka pekerja meningkat begitu ketara sampai akan dapat mencukai mereka sampai ke tahap 10%. Inilah dia, masalah dia yang akan berlaku. Rakyat juga akan menampung, rakyat juga akan dihasut, rakyat juga akan diugut untuk mendapatkan pendapatan yang lebih. Kerana apa? Kerana hasil bukan cukai ini menurun. Jadi Datuk yang betul, pengurangan dividen ini bukan cerita baru. Kurangkan pendapatan pelaburan bukan cerita baru. Tahun demi tahun kita dapat komen daripada laporan Ketua Audit Negara. Tahun demi tahun punca kelemahan disebut oleh Ketua Audit Negara. Lemah dalam penguatkuasaan undang-undang dan peraturan. Ini tiap-tiap tahun dia beritahu pada kerajaan ataupun kaki tangan kerajaan. Tidak atau kurang memantau kerja-kerja kontraktor, vendor, konsultan, khidmat perunding dan sebagainya. Tidak atau kurang memantau kerja-kerja. Kurang kemahiran dan tidak cekap dalam pengurusan projek. Kurang peduli tentang keberhasilan impak sesuatu program dan projek. Dan kecuaian dalam mematuhi peraturan prosedur yang ditetapkan oleh kerajaan. Jadi, Datuk yang diputus, dah cukup ke? Saya rasa baru sekejap. Dah 12 minit dah masuk 13 minit. Akhir kali. Tak apa, ya boleh. Akhir kalam. Dua perkara. Habiskan ya. Dua perkara kawasan saya. Yang pertama ialah ada satu lebur raya yang dibina daripada Seremban ke Port Dickson ke Pasir Panjang. Tergendala pada 2008. Maka ditender semula pada 2010. Sekarang masih lagi tergendala. Dan saya nak sebut di sini bahawa apabila ditender semula pada 2010, kontraktor yang lama juga yang dapat. Jadi saya mohon pada kerajaan, tolong selesaikanlah lebur raya ni. Bukan mahal sangat pun. Kita boleh kerjakan MRT sampai 50 bilion. Ini 150 juta. Tambah sikit cost overrun baru sampai 200 juta. Dan yang akhir sekali yang juga terlibat dalam kawasan saya ialah saya mohon kepada Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia. Yang pertama ialah ketiadaan pegawai warisan daripada Jabatan Warisan Negara di Negeri Sembilan. Tak ada pegawai. Tapi di Negeri Sembilan banyak bangunan-bangunan warisan. Di Teluk Kemang ada kompleks sejarah Pengkalan Kepas. Batu bersurat. Daripada tahun 1460. Itu asal dia. Sebelum Portugis datang Melaka. Dan Kota Lukut. Ini ialah juga kawasan warisan.
Jadi saya mohon Kementerian Pelancongan Kebudayaan, kerana kedua-dua tempat ini kurang dipelihara. Mungkin tak ada pegawai yang dikhaskan atau peruntukan dibuat untuk memelihara tapak-tapak sejarah seterusnya dapat menjadi daya tarikan pelancong ke Malaysia. Saya sendiri pun tak jumpa mula-mula tempat kompleks sejarah Pengkalan Kempas ini, kerana tidak ada tanda, dan apabila saya sampai memang usang. Tetapi di situ terdapat batu bersurat bertarikh 1460. Jadi Datuk Pengurusi, Datuk Yang Dipertua, saya harap ini akhir ucapan saya, dan saya harap Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia memberi sedikit untuk menyelenggarakan dan baik pulih tapak-tapak sejarah di Teluk Kemang, dan khususnya adanya pegawai warisan di Negeri Sembilan, walaupun yang ada sekarang ini letaknya di Melaka. Jadi orang Melaka tak akan jaga warisan, bangunan warisan Negeri Sembilan. Sekian, terima kasih. Yang Muhammad Paya Besar.